bermula saya nak berterima kasih atas jemputan daripada daripada Platinum, Nurul Najmin, atas jemputan yang saya tak sangka-sangka ni kan, dapat berkongsi dengan kumpulan yang hebat. Okey. Sebelum tu saya share saya punya slide. Boleh dengar ya? Boleh. Saya nervous saya nak share malam ni. Alright. Okay. Nampak? Okay. Okay. Assalamualaikum semua. Perkenalkan diri, saya Siti Aminah Mansur. Business partner saya Ahmad Irwan. Okay. Hai sikit business partner. Mana business partner saya? Hai. Hai. Okay. Hai. Okey, itu business partner saya Ahmad Irwan. Kami dibawa masuk ke bisnes yang sangat hebat ini oleh sahabat saya Izlati Rehani dan dibimbing hebat oleh mentor kita semua, Diamond Rohani dan Diamond Said. Satu tepukan untuk mereka. Okey, alhamdulillah. Memang sangat-sangat teruja dan nervous sangat saya malam ni. Tak tahu kenapa walaupun dah banyak kali sharing. Pada yang hadir malam ni, tahniah, anda semua sangat hebat kerana join sesi malam ni. Okey, bukan senang nak dapat ilmu-ilmu yang kita dapat malam ni dan apa yang JP Ishak share tadi sangat-sangat best. Okey, saya punya tema malam ni, jangan berhenti bermimpi. Jangan sesekali berhenti bermimpi. Okey, kita bukan mimpi yang waktu tidur tu. Kita ada impian, pegang impian anda kuat-kuat. Then be what you want to be, do what you want to do. Okey, yang ni memang kata-kata ni memang saya pegang sejak saya kecil. Memang dari dulu lagi, dari saya sekolah rendah lagi saya dah, aku nak jadi apa aku nak. Aku tak nak orang tentukan hidup aku. Itu yang saya pegang dari dulu. Dan saya pegang sampai saya dewasa dan one day saya kerja saya lupa benda ni. Dan setelah saya buat MWay, saya sedar sebenarnya itulah yang saya duk sebut-sebut masa saya kecil dulu. Okey? Okey, dah start masuk dah. Belum lagi. Okey? Dan terima kasih juga kepada mentor saya yang saya paling sayang. Ibu bapa saya dalam bisnes ni yang mendidik saya, yang membawa saya sampai tahap ni. Tak lain tak bukan kita punya mentor Diamond Rohani dan Diamond Said. Satu tepukan untuk mereka lagi. Okey, kenapa saya sangat rasa beruntung dipertemukan oleh dua insan ni yang totally strangers kepada saya. Memang saya tak kenal mereka sebelum ni. Dan melalui bisnes ni lah saya kenal mereka dan mereka mendidik saya lebih daripada sekadar anak. Memang orang kata tak ada orang yang sanggup menjaga kita, mendidik kita sampai tahap macam ni. You takkan jumpa kat luar sana. Okey, terima kasih Kak Ani dan Diamond Said. Dan ini adalah pertama kali saya bersama mereka ke MWHQ. Inilah kenangan saya. Okey, sedikit latar belakang. Rasanya semua ni dah diceritakan oleh MC kita. Saya memang adik ijazah sarjana muda rangkaian. Dan saya pernah berkhidmat selama 12 tahun dalam sektor IT dan 10 tahun dalam sektor kerajaan. Memang tempat terakhir saya adalah di Jabatan IT Hospital Selayang. Okey, anak-anak saya masih lagi 2 orang setakat ni. Dah 2021 kan, seorang dah 11 tahun, darjah 5 dan yang kedua masuk darjah 1 lah, 7 tahun. Dan saya sebenarnya bermula register nama saya dalam MWay adalah pada tahun 2016. Tapi saya hanya nampak bisnes ni akhir penghujung 2016 dan saya start bisnes ni awal tahun 2017. Itu sedikit lah. Okey, saya cerita sedikit lah kejayaan saya. Okay, macam saya cerita tadi, saya berkhidmat sebagai penjawat awam. Last tempat saya adalah di Hospital Selayang. Inilah kerja saya dulu. Okey, sebab Hospital Selayang adalah hospital IT, jadi semua application, semua documentation adalah dalam komputer, computerized. Jadi inilah kerja-kerja saya untuk support technical support lah untuk doktor, nurse, steward di pusat-pusat pembedahan dan semua department dalam hospital tu. Dan yang antara yang saya jaga dalam hospital tu adalah department secretary, department pharmacist. Itu antara yang projek yang saya pegang dan kami pun buat upgrading semualah. Itu kerja IT saya dulu.
Dan banyaklah kita pergi meeting dengan KKM. Ini masa projek farmasi kita pergi buat sistem PHRS. Siapa yang kerja KKM tahulah PHRS tu apa. So itu antara projek yang saya jaga dan buat untuk Hospital Selayang. So inilah kehidupan saya ketika bekerja dulu. So kawan-kawan saya pun sekitarnya adalah yang dalam kita punya office kan. So pergi meeting, saya jaga Hermes. Siapa yang kerja kerajaan tu tahulah Hermes tu apa. Saya pentadbir Hermes untuk kementerian masa saya di Putrajaya. So ini adalah tempat terakhir saya lah selama hampir 10 tahun saya dalam khidmatan awam. Ini antara gambar-gambar terakhir saya bersama dengan saya punya colleague lah, kawan-kawan office saya. So inilah muka-muka yang saya hadap hari-hari kan. Kawan gaduh makan sesama. Tapi akhirnya saya nampak banyak perbezaan dari saya muda sampai saya dah hampir 10 tahun berkhidmat ni. Saya rasa macam banyak yang saya makin stres kan. Nanti saya ceritalah kenapa saya start stres tu. Sebabnya bila anak pertama kita okey je sebab suami isteri bekerja, kita ada income berdua, so tak ada masalah sangat lah. Dan kita hidup pun biasa-biasa saja. Tapi bila hadir anak kedua, nama dia Ahmad Zia Hakim, masa dilahirkan lagi dia dah disahkan ada asma dan eczema. Okay, so masa tu saya agak yalah kita dapat baby kan. So masa tu saya ambil cuti tanpa gaji 1 tahun untuk uruskan anak saya sebab saya tak yakin untuk hantar kepada orang sebab dia sangat rendah ini sistem dia sangat rendah. So cepat kena jangkitan, kejap-kejap asma eczema. So bila saya start bekerja pun yalah kita ambil 1 tahun je. Dia dah setahun, so what? Kan? Tak settle pun masalah tu. Penyakit dia tak hilang. So saya terpaksa ambil cuti. Saya rasa ramai dalam ni ada anak-anak kecil yang tak nak buat bisnes tapi macam mana anak kecil, siapa nak tolong handle, anak tak sihat kan. So saya pun sama seperti anda. So memang cuti kerja saya banyak dihabiskan untuk anak. Memang kalau orang kata suruh buat bisnes, saya macam tak ada masa lah, macam mana nak buat bisnes, cuti weekend dah sibuk jaga anak, kita bukannya ada pembantu rumah masa tu. So anak pula tak sihat, setiap bulan nak kena bawa pergi follow up, check up kan. So inilah rutin saya dulu. Okay, anak kedua pun anak pertama pun pernah dimasukkan ke hospital akibat pneumonia kan. So anak kedua tu lagi terap lah sebab dia memang dah ada penyakit kan. So lagi cepat kena sakit. So keraplah kami keluar masuk hospital. Jadi apa yang berlaku bila dah ada situasi macam ni, suami isteri pun mulalah bergaduh sebab kami bekerja. Kau lah jaga anak, ada tak yang macam tu? Kan sebab cuti kita pun dah tak banyak, dah habis untuk anak saja. So terpaksa bergila-gila jaga anak. So bila anak sakit, pengasuh pun tak nak sebab kita hantar nursery kan. So nursery pun cakap tak boleh sebab takut berjangkit dengan kawan-kawan yang lain. So inilah start saya punya stres tu datang. Okay, saya dah mula rasa macam priority saya patut pada anak berbanding dengan kerja sebab dekat office pun masa tu tengah ongoing project. So banyak sangat benda-benda yang kita kena handle. So saya mula rasakan benda ni. Saya mula rasa life saya hari-hari berkisar benda ni je. Kita kerja kuat dapat gaji, at least at the end gaji kita habis macam tu je. Tak tahu pergi mana. Dan saya tak sempat nak buat saving pun masa kerja. Tahu je lah kerja kerajaan bukannya gaji besar sangat kan. So walaupun 10 tahun banyak mana je gaji saya. Memang tak sempat nak saving. Sebab anak-anak kita pun memerlukan penjagaan kan. So kita nak yang terbaik untuk dia orang. Jadi terpaksa belanja banyak lah kat situ. Okay. Dan masa tu juga saya macam terfikir-fikir apa aku nak buat supaya aku dapat berhenti kerja. Memang dari sebelum saya buat MW lagi saya dah ada impian. Saya kalau boleh saya nak berhenti kerja awal, saya nak pencen cepat. Sebab lagi lama saya kerja, lagi saya nampak yang saya tak boleh duduk situ lama. Dan kalau nak tahu, sebelum saya ke Hospital Selayang, itu adalah tempat ketiga posting saya. Ketiga atau keempat posting saya. So memang saya sentiasa duk cari peluang. Macam mana aku nak berubah? Macam mana nak berubah kan? So saya dah nampak
tak boleh ni, tengok kawan-kawan lain dah start buat bisnes-bisnes. Saya pun mulalah cari juga peluang nak buat bisnes kan. Banyak yang peluang yang cuba datang kat kita, yang cuba kawan-kawan lain cuba tarik kita. Dan dalam masa yang sama saya cuba juga buat bisnes-bisnes online. Sebab saya IT, saya suka buat design. Saya tolong abang saya buat design sebab masa tu dia tengah buat printing punya company. Saya support dia. So dapatlah sikit-sikit saya income. Pada saya itulah bisnes. Itulah bisnes pada saya, dan banyak bisnes-bisnes lain datang kan. Tapi at the end saya buat macam-macam, saya nampak Amway. Okay, kenapa saya nampak Amway? Nanti saya tunjuk. Okay, start daripada sini. Ini saya sebut Diamond Rohani sebagai Kak Ani lah ya. Kak Ani dia jumpa saya, masa tu saya baru macam ya tak ya nak buat Amway, macam tak tahu apa-apa sangat sebab sepanjang 2016 tu tak ada orang cerita pun kat saya pasal bisnes. Saya cuma tahu Amway ada banyak produk. Saya ingat Amway tu sama je macam Avon lah, macam brand-brand lain kan. So satu hari Kak Ani contact saya, ceritanya macam mana saya boleh jumpa Kak Ani tu sebab saya nak pergi Pure Nokza lah, tapi saya tak nak explain kat sini sebab panjang juga. So at the end Kak Ani bagi saya satu tiket ni. Kata Siti, ni ada peluang bisnes, Kak Ani tahu Siti nak berhenti kerja, so why not Siti datang dengar. Dengar je. Kan masa tu tiket tu RM3. You all datang hari ni kena bayar ke? Bayar ke free? Nak dapat ilmu kan free lagi. Duduk kat rumah sendiri lagi. Kan saya masa tu kena pergi dari Rawang ke Bangi. So Kak Ani cakap datang. Masa tu saya macam berat hati sangat. Macam ya ke bisnes apa ni nak kena pergi dengar kat hotel pula tu kan. Saya tak biasa dengar-dengar sharing yang macam ni. Jadi Kak Ani kata pergilah dengar kan. Lepas tu saya ternampak satu petikan dekat kad tiket tu daripada Richard Branson ni, Sir Richard Branson. So dia kata kalau ada orang offer sesuatu peluang dan kita tak sure nak ke tak nak, yes or no, pergi je dulu, dengar je dulu, then you can decide later. Kan, you nak buat ke tak nak buat, you decide later. So, saya pun fikir macam tu juga. Saya kata betul juga. Kan kalau tak nak, tak payahlah buat. Kalau nak, dengar je lah kan, buat je lah. So saya fikir-fikir balik, saya ajak suami. Suami saya macam reluctant jugalah, macam tak berapa. So saya invite juga sepupu saya. Kebetulan masa tu dia ada dekat KL. Dia kata, jom lah teman aku, ada satu peluang. Dia pun tengah mencari-cari bisnes juga masa tu. So saya pun pergi pada ke ni lah, Hotel Puri Pujangga. So inilah kami berempat. Dan di tengah-tengah tu adalah kita punya guest speaker masa tu, EDC Wing Tan and Joan. Masa tu dia masih Diamond. So bila saya dengar sharing-sharing hari tu, saya macam hebatnya bisnes ni sebab saya tak pernah dengar langsung pasal sharing Amway. Itulah first time saya dengar. So bila saya dengar tu macam saya teruja. Wing Tan ni dia adalah PhD punya student. Habis PhD dia terus buat Amway, tak bekerja. Ada PhD tapi tak kerja. Kalau dia kerja ni mesti gaji dia besar kan. Tapi dia pilih untuk berada dengan Amway. So bila saya dengar sharing diorang, saya rasa teruja dan saya nak tahu apa ada dalam Amway sebenarnya. Dan masa tu sepupu saya pun macam biasa, macam kita jugalah. Bila dia dengar tu excited tapi dia tak buat. Dia macam tak apalah Siti, kau buat dulu. So tapi bagusnya dia still dengan saya, dia daftar juga jadi ABO bawah saya. Dan selepas 10 tahun dia berkahwin dan dengan Amway dia dikurniakan anak disebabkan Nutrilite. Saya nak sebut juga. So dia dah kahwin 10 tahun tak dapat anak, tapi sebab join Amway dapat anak. Alhamdulillah, walaupun tak buat Amway lagi, dia dah dapat benefit apa yang Amway tawarkan. Okey, dan dari situ saya cuba, saya start bisnes ni. Macam mana saya bermula, saya nampak persekitaran kita kat sini semua positif. Perasan tak? Yang dalam ni semua orang-orang yang positif. Semua orang yang nak membantu kita. Dan semua orang meraihkan kita, nak bagi motivasi, ada orang yang nak tolong kita kan. You bayar ke you punya upline untuk ajar? Tak bayar kan. Tapi disanggup nak ajar kita. So kita nampak income semakin tambah dan Alhamdulillah yang saya nampak sangat dalam bisnes ni kesihatan. Kesihatan sebab saya bermula sebab anak saya sakit. Tapi bila dalam bisnes ni, Alhamdulillah anak saya bebas daripada asma dan eczema. Dan dia ada speech delay. Anak speech delay ni agak mencabar sebab you all kena faham dia. Dia tak pandai cakap, umur 5 tahun pun tak boleh nak bercakap lagi. So memang sangat mencabar lah. Tapi dengan orang kata nutrition yang betul, kita boleh betulkan dia punya speech tu.
Okey, dan dalam ni juga kita boleh membantu orang lain. Okey, ini adalah seminar pertama saya. Sama juga yang you all datang malam ni, you all datang BOM kan, inilah BOM saya dulu. Cumanya dulu kita boleh jumpa sebelum PKP kan. Kita boleh berjumpa. Ini tahun 2017 dan saya start pergi kelas. Inilah kelas-kelas yang antara kelas yang saya join lah. Kita ada house meeting, kita ada kelas mingguan, tapi dulu tak ada online. Saya kena dari Rawang pergi ke Bangi. Dulu saya masih bekerja. So habis kerja sebab hari kelas mingguan saya hari Isnin. So dari office saya keluar pukul 6, saya akan balik rumah ambil anak dan masa tu sebab saya belum ada pembantu rumah, saya hantar anak saya kepada pengasuh. Sebab saya nak ajak suami saya pergi dengan sesama. Mula memang suami saya jagalah tapi saya cuba adjust, saya bawa suami saya sekali supaya dia pun faham apa saya tengah buat. Jadi saya cari pengasuh di rumah orang, saya hantar anak-anak saya ke sana. Memang masa tu cabaran sangatlah sebab bukan semua orang sanggup nak jaga anak kita malam-malam, betul tak? So saya cuba uruskan benda tu. Dan saya yakin anda semua pun ada masalah yang sama macam saya, cuba uruskan, rujuk you punya apa you nak kena buat. Okey, dan start dari situlah kami mula membina. Kita start kelas induction dari business BST sekarang kan. Business startup meeting. Itu adalah kelas induction selama 5 minggu, sama juga dulu pun sama tapi dulu dipanggil BBS. Sama juga 5 minggu kita diajar selok-belok asas perniagaan ni. Itulah yang buat saya start belajar macam mana, tapi dulu cabaran dia lain. Dulu cabaran dia dari pagi-pagi dari Rawang nak kena ke Bangi, nak cari orang mengasuh anak waktu hujung minggu. Lepas tu masa tu pula ada orang tak boleh mengasuh, terpaksa hantar ke rumah mertua masa tu di Kuala Pilah. Bayangkan Rawang, Kuala Pilah, patah balik Bangi. Bangi, patah balik Kuala Pilah, ambil anak, balik Rawang. So, tapi itulah yang kami buat. Sebab saya tahu itulah pengorbanan sementara saya. Okay? Dan ramai yang cakap kat saya, oi buat MBA susah sebab ramai dah buat MBA. Ada tak yang cakap macam tu kat you all? Kan masa saya join MBA tu ramai yang cakap, alah tak payahlah Ti, MBA ni dah ramai orang dari dulu makcik aku pun dah buat. Ramai dah buat MBA. Dia kata dah produk tu dah lapuk kononnya kan. Tapi dalam bisnes apa pun kita kena ada duit. Duit tu apa? Bukan cash money tu. Kita perlu ada doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Kita mungkin dah berdoa hari-hari kita doa nak murahkan rezeki. Dan kita dah usaha sebaiknya. Tapi kita ikhtiar cari tak jalan. Cari tak jalan macam mana aku nak belajar. Cari tak jalan macam mana aku nak boleh berjaya dalam bisnes ni. Dan last kali baru kita tawakal. Okay, tapi yang ini saya dapat statement ni, saya ambil gambar ni dari kamera saya sendiri. Saya jumpa dekat tak silap saya di Dubai Burj Khalifa. So saya nampak perkataan ni terus saya rasa terasa apa yang saya rasa masa dulu, di mana competition tu bukan, maksudnya bila ramai orang buat MBA, itu bukan menyebabkan kita tak boleh buat. Sebenarnya dia buat lagi kita kuat. Dan kita faham bila makin ramai orang buat, maksudnya bisnes ni bagus. Betul tak? Kalau tak ramai orang buat, mungkin ada masalah dengan bisnes tu. So bila ramai orang buat, maksudnya bisnes ni bagus, permintaan tu tinggi dan dia akan buat kita lebih kuat. Dan sebab kita akan cari jalan macam mana orang nak tertarik dengan kita berbanding orang lain. So kita sama-sama belajar. Kita bukan compete each other dalam kumpulan ni. Tak, kita sama-sama belajar dan kita buat yang terbaik. Dan orang yang takut saja nak compete each other. Maksudnya orang yang takut sahaja bila dia tengok ramai orang dia tak nak buat. Kan? So kalau kita penakut mungkin kita rasa MBA ni susah, tapi kita kena jadi berani. Okey? Okey. Inilah macam mana saya bermula, apa yang saya buat. Lepas saya belajar, habis PST apa semua, saya dah belajar sikit basic pasal MBA, saya start buat. Kita tak tunggu pandai, kita belajar je, kita terus buat. So di office saya start berkongsi dengan kawan-kawan office saya. Ini Sister Norila. So waktu rehat, saya guna masa waktu rehat tu, kalau kawan-kawan lain tidur kan waktu rehat, sibuk membawang, saya tak. Saya keluar ajak kawan-kawan, saya pergi share marketing plan. Tunjuk apa yang GP Ishak tunjuk tadi. Okay, saya share peluang tu kat kawan-kawan sebab ramai sebenarnya kawan-kawan kita yang perlukan peluang ni. Dan kita nak mereka sama-sama kita buat, bina bisnes. Okay, ini apa yang saya buat lah. So, saya tak pandai. Bila masuk MW, dia orang suruh saya buat demo memasak lah, demo roti lah. Saya tak pandai sebab
sepanjang saya kerja, saya cuma balik kerja beli makan kat luar. Kalau masak pun simple-simple je. Tiba-tiba saya buat roti. Memang seumur hidup tak pernah buat. Kan bukan saya jenis bukan yang suka duduk dapur lah ceritanya. Tapi disebabkan bisnes ni saya faham yang saya kena belajar. You kena berubah. You tak boleh tak pandai tak nak buat. Tak boleh. You kena berubah dan you kena start cari jalan macam mana nak belajar. So saya mula pergi belajar. So saya ambil course untuk buat roti kan, belajar maksudnya small group, bukan takat belajar online tengok Zoom je, tak. Kita belajar nak praktis, kita praktikal supaya kita boleh pandai dan kita tahu kita kena ajar orang-orang dalam tim kita juga. Dan bila kita belajar, kita start praktis. Bukan belajar, lupa macam tu. Tak, kita start praktis. So ini antara pelanggan pertama saya yang beli Noxa. So masa ni saya pun tak pandai sangat guna Noxa. So ini nampak tak berpeluh-peluh tu kan. Sebab baru balik kerja sebenarnya. Lepas maghrib terus pergi hantar periuk Noxa dekat Kak Su. Pergi ajar dia. Masa tu menggigil-gigil buat nasi goreng pun. Tapi buat juga. Jadi tak jadi kita buat je kan. So ini antara pengalaman-pengalaman awal lah. So habis kerja malam tu set dengan tim. Kita ni antara kejiranan saya lah. Saya buat skin analysis. Masa tu Artistry dah keluarkan skin analyzer kan. Saya terus beli sebab saya tahu itu investment. Mahalnya 2,000 kan. Tapi saya fikir itu investment saya. Saya pergi buat skin analysis dekat jiran-jiran saya. Dan Alhamdulillah kat situ pun dapat close banyak. Dan ada antaranya dah jadi ABO saya sampai sekarang. Itulah yang kita cuba buat. Maksudnya tak pandai tak apa, buat pelan-pelan. Buat apa yang you boleh buat masa tu. Jangan tak pandai terus tak nak buat. Okey, ni tahu kan kita hari Jumaat kita ada rehat lama sikit. So dari Hospital Selayang saya jumpa dengan kawan saya Moon di masa ni Sunway Putra Mall dekat KL. So dari Hospital Selayang sebab kita break lama sikit kan, saya terus pergi Sunway Putra Mall, lunch dengan dia sebab nak sharing Artistry. Bawa serum vitamin C tu, demo bawa apple kat dia tunjuk. Kan tak tahu kena tanya you punya upline macam mana. So kat sini you kena belajar macam mana nak demo. Kalau kita waktu bekerja macam mana nak demo. Kalau waktu jumpa orang kat kedai makan macam mana nak demo. Ada cara-cara dia, you kena rujuk you punya upline. Okey, waktu hujung minggu orang sibuk keluar outing, bawa anak jalan-jalan pergi shopping. Waktu tu memang saya korbankan masa saya sepenuhnya untuk bisnes Amway sahaja. Memang berkorban sekejap saja sebab saya tahu saya kena belajar dan saya kena buat. Sebab kita belum ada apa-apa, kita belum siapa-siapa pun. Kita tengah belajar lagi. So untuk saya mahir, saya kena praktis, saya kena buat. Kalau saya tak buat, memang tak pandai lah. So memang pergi kat sini masa dekat Selayang, pergi demo nasi Arab. Okey, belajar nasi Arab, pergi buat. So ini antara, ni perjalanan saya sebelum ke Platinum. Saya ambil cuti. Okey, bayangkan you ada cuti kan. Banyak kita ambil cuti tak apa, pergi holiday, balik kampung. Tapi tahun 2017, sebab saya target saya nak capai Platinum, cuti-cuti saya hanya digunakan untuk bisnes sahaja. Kecuali kecemasan family lah, tapi yang lain hanya untuk bisnes sahaja. Sebab saya tahu saya tak ada masa. Kalau saya nak buat, siang saya kerja. Kalau malam, bukan semua orang malam kita boleh jumpa. So ada time-time yang saya terpaksa ambil cuti untuk pergi buat demo. Sebab ini saya buat dekat sekolah. Nampak tak? Itu semua cikgu-cikgu sekolah. Saya dipanggil untuk buat demo. Untuk buat demo pada hari Jumaat sebab waktu rehat dia lama sikit. So saya pun ambil cuti, sanggup ambil cuti pergi. Ini agak mencabar pada saya sebab masa tu saya agak baru dan masa tu sekolah tu rupanya dia 4 tingkat. Of course lah sekolah tak ada lift kan. 4 tingkat dan bilik guru tu tingkat paling atas. Masa tu saya punya plan macam-macam. Nak demo nasi Arab, nak bakar ayam pakai air fryer, bawa iron siap dengan iron board, bawa beg demo. Saya seorang je pergi. Lepas tu saya macam, 4 tingkat nak angkat barang, tapi saya fikir tak apalah gigih. Saya ulang alik turun 4 tingkat tu 3 kali angkat barang. Kan? Cikgu-cikgu tu tanya, okey ke Siti? Padahal termengah-mengah dah. Cakap okey kan. Itulah orang kata awal-awal dulu kita pun masih belajar kan. So buat je. Tak payah fikir banyak-banyak. You buat je. Susah-susah pun buat. Tapi Alhamdulillah dekat sini
masa saya demo hari ni kan, saya buat nasi ayam, semua makan, habis. Sedap dia orang kata. Nasi ayam pun senang, saya guna je paste nasi ayam Hainan tu kan, masuk tinggal. Lepas tu saya boleh demo sabun-sabun sambil-sambil tu. So dah makan-makan tu semua cakap sedap. Lepas tu saya tanyalah ada tak nak order apa-apa pada saya hari ni. Semua cakap tak apalah Siti, kami fikir dulu. Kalau nak nanti kami call. Macam masa tu macam ya Allah, aku dah penat hari ni, tak ada orang pun order. Saya cakap tak apalah, ini praktis, saya cakap macam tu kan. So kita macam positif je. Lepas tu call upline, cerita, upline kata tak apa, insyaAllah ada hasil. Tapi rupanya masa saya demo tu belum gaji, jadi orang tak berani nak buat keputusan. Tapi alhamdulillah masa gaji tu berderu-deru masuk order. Noxam 4 biji, iron 3 biji, air fryer, sabun, deodorant kan. Semua yang saya demo tu hampir semua dia orang ambil. Alhamdulillah. So you all jangan give up. Buat je. So turning point. Kita dah buat. Ada tak ramai yang dia dah buat macam okey je, tak ada masalah pun. Dapat je income. 12% pun okey, 15% okey, 18% pun okey. So tak ada macam pushing factor untuk kita meningkat. Tak apalah, tak payah platinum pun tak apa. Tapi sebabkan saya punya target platinum tu untuk saya berhenti kerja. Tapi rupanya berhenti kerja tu yang saya niat untuk anak, sebenarnya bukan untuk anak saya. Okey, turning point saya adalah apabila saya dapat panggilan daripada adik saya yang katanya abah saya terpaksa dimasukkan hospital waktu tengah malam tu disebabkan ada hernia. Hernia tahu kan? So kena buat operation on the spot. Sebabnya hernia dia dah lama, cumanya dia duduk tahan tapi dia tak nak buat operation. Abah saya masa tu berusia, tak silap saya 66 tahun. Sekarang dia dah umur 70. So masa tu tengah malam doktor nak abah saya ni dia tak pernah masuk hospital. So dia sangat takut masuk hospital dan dia dah cakap kalau dia masuk hospital dia nak masuk hospital swasta yang dia tahu saja, yang dia kenal orang doktor kat dalam tu. So memang dia dah bagi tahu awal apa-apa jadi kat abah hospital tu je. Hospital Pakar Putra. Masa tu dekat Alustar lah. Saya dah asal dari Alustar. So kita hantar ke hospital tu, nak check in saja dah kena ada 10,000 sebab emergency operation. So masa tu kami adik-beradik macam fikir-fikir macam mana nak buat. Saya faham saya ada 8 adik-beradik, semua orang bekerja tapi kita pun ada kekangan masing-masing. Tapi alhamdulillah masa tu saya dah start buat Amway hampir setahun. So saya dah ada income sedikit daripada Amway yang saya boleh buat simpanan. Dan saya keluarkan simpanan tu untuk gunakan untuk operation abah saya. Okay, sementara adik-beradik kita lain nak cukupkan dia orang punya income. Nak cukupkan dia orang punya, yelah kita sharing-sharing kan, tapi bukan boleh dapat on the spot, tahu tak? So kita ada cash masa tu kita boleh dahulukan. So 13 Januari ni antara sejarah pada saya lah, sebabnya sebelum saya balik kampung jumpa abah saya, sebenarnya hari yang sama, hari Sabtu, itu adalah tarikh untuk seminar Gen Y. Dan seminar tu memang saya nak sangat join. Sebab itu antara speakernya adalah Jozi Julaihi daripada Emerald, daripada Brunei. Saya sangat admire dia, saya suka sangat sharing dia. So bila ada seminar tu memang saya dah block date saya, hari tu adalah hari saya kena pergi seminar. So whatever happen pun saya kena pergi. Tapi malam tu sebelum hari seminar tu adik saya call, abah saya kena operate. So saya tak boleh nak balik lah on the spot tengah malam kan. Saya cakap dengan adik, okey tak apa, bak duit tak ada masalah, kau teman abah masuk hospital dan settlekan operation tu. InsyaAllah esok akak balik. Okay, dan lepas je seminar ni yang buat saya rasa saya ingat sampai sekarang, habis je seminar, masa tu masih saya berbelah bagi. Tak apalah, abah dah operate, adik-adik kat kampung. Tapi saya tengok sharing daripada Jozi Julaihi, dia share pasal rocking chair. Hidup kita sentiasa bergerak. Tapi kita ke mana sebenarnya? Ramai orang hidup dia bergerak. Tiap tahun kan, time by time. Kita tahu kita buat kerja, kita pergi kerja, balik kerja, jaga anak. Tapi ke mana hala tuju kita? Apa purpose of life kita sebenarnya? Kan, kita sebenarnya tak ada purpose of life. Kita hidup tu circle kita macam tadilah rat race. Kita kerja dapat gaji habis, dah kerja dapat gaji habis. At the end kita tak ada apa-apa
yang kita boleh pegang dalam hidup kita. Masa tu lah saya teringat sangat dekat abah saya dah set dalam hati, nak tak nak aku kena balik. Aku kena jaga abah aku sebab abah saya ni dia tak pernah masuk hospital. So bila dia masuk tu, dia nak anak-anak dia ada dengan dia. Walaupun kami 8 beradik, tapi bukan semua orang boleh balik. So saya buat pilihan, habis je seminar ni pukul 5 petang, saya cakap dengan suami saya, masa tu nak balik drive kereta tak boleh sebab kami cuma ada satu kereta. Saya cakap hantar saya ke stesen bas. Memang saya tak ada bawa baju apa-apa pun masa tu. Kata saya nak naik bas petang ni juga dan nak balik kampung tengok abah saya kat hospital. Okey, malam tu juga saya balik. Kenapa? Sebab saya fikir kita memang okey, kita muda lagi, tak ada masalah. Okey, umur saya masa tu dalam 30 masa tu saya 34 tahun. So saya rasa life saya okey, anak-anak saya kecil lagi, okey je kan. So anak-anak kita boleh jaga. Tapi adakah ibu bapa kita boleh tunggu masa kita berjaya? Adakah ibu bapa kita sanggup dan boleh tunggu? Dan bila saya fikir-fikir, abah aku dah dekat 70. Kan, boleh ke dia tunggu berapa lama lagi? Okay, sorry. Boleh ke dia tunggu kita ada masa untuk dia? Kalau kita dah ada masa nanti, dia masih ada tak untuk kita? Saya minta maaf bagi sesiapa yang dah kehilangan ibu atau ayah yang mungkin tak dapat habiskan masa. Tapi bagi yang masih ada ibu dan ayah, you pernah fikir tak berapa banyak masa you spend untuk mak ayah you dekat kampung? Yang tinggal dengan ibu ayah mungkin beruntung. Tapi saya, sejak saya belajar, 2002 memang banyak masa saya dekat luar. Saya cuma balik time cuti study ataupun time waktu kerja, time waktu cuti umum, waktu raya. Tapi selebihnya banyak masa saya dengan membina hidup sendiri. Kan? Tapi rupa-rupanya ibu ayah kita ni nak masa kita dengan dia. Sebab masa dia tak banyak. Ayah saya umur 70. Kalau Allah bagi bonus kat dia, mungkin lagi 10 tahun. Tapi banyak mana masa kita nak spend. Okay? Dan itulah sebenarnya big why yang saya kejar dan saya dapat platinum supaya saya dapat berhenti kerja. Dan start saya balik kampung hari tu, saya cakap dengan bos saya nak ambil cuti. Dia kata tak boleh Siti sebab bulan 1 you cuma ada 2 hari saja cuti. Saya kata saya tak kisah, you tolaklah whatever gaji. Masa tu memang, yelah bukan senang tau government nak uruskan tolak gaji apa semua. Saya kata whatever you buat saya nak ambil cuti. Saya ambil cuti seminggu. Jaga abah saya start dia sedar je saya dah sampai kat hospital. Dia sedar je saya dah sampai kat hospital, saya jaga dia dari dalam hospital sampai balik rumah. Sampai check out semua saya jaga kat rumah sampai dia dah boleh jalan sendiri. Baru saya balik KL. Masa tu saya macam terkesan sangat. Bila kita sakit dulu, abah kita lah yang bawa kita pergi sana. Tapi bila dia sakit, kenapa anak-anak tak boleh buat? So saya korbankan masa saya tu, cuti saya untuk berada dengan mak ayah saya. So alhamdulillah, bila saya dapat buat ni, saya rasa syukur sangat. Ya, bukan semua orang boleh buat apa yang saya buat. Betul tak? Ada tak yang macam tu? Mungkin kita ada masa tapi kita tak ada duit. So kalau kita tak kerja, kita tak ada duit. Tapi masa ni saya dah buat MWay, saya dah tak kisah kalau saya kena berhenti kerja sekalipun, saya dah ada MWay. Sebab saya dah buat masa ni dah hampir setahun. Okay, sorry, saya ni emotional sikit bab-bab ni. Okay, so saya start membina bisnes dan yang bagusnya dalam bisnes ni kita sentiasa dapat penghargaan. Kita sentiasa dapat penghargaan. So orang sentiasa menghargai kita. So dari sekecil-kecilnya 3%, 6%, 9%, perasan tak kita tiap-tiap bulan ada je ramai yang baru kan. So saya pun sama. So dari 12% naik ke Go Producer, dapat dapat jemputan ke PWTC, terima pin atas stage. So macam hebatnya MWay ni. So dapat Gold Producer masa tu, nama kita dipampang dekat board yang besar dan dapat masa ni nampak tak? Inilah atuk dengan nenek you all kat sini. Perasan tak? Ada ayah you all kat sini, ada atuk, ada moyang semua kat sini. So inilah orang kata kita punya sparring partner masa itulah FGD Cik Yunus dan Kak Hanani kan. So kita sama-sama membina di bawah mentor yang sama. So kami sama-sama belajar. Okay.
Okey, inilah saya pun berterima kasih kepada FDD Yunus atas jemputan malam ni. Memang saya pun banyak belajar daripada beliau dan you all punya team memang sangat-sangat hebat. Boleh lahirkan ramai leader-leaders walaupun masa PKP. Itu yang paling saya teruja untuk sama-sama kumpulan ni. Dan kami dijemput banyaklah untuk seminar-seminar daripada MWay yang khusus untuk leaders lah. So bukan senang nak dapat jemputan-jemputan ni. So you all kena buat betul-betul sampai you dapat jemputan dari MWay. Dan impian pertama saya terlaksana. Apa impian saya tadi? Saya nak berhenti kerja. So bulan 3 2018 impian pertama saya terlaksana, saya resign daripada jadi penjawat awam. Masa tu saya dah happy sangat. Orang kata apa pun, orang kata Siti ni bodoh lah, rugilah ada pension kan, sebab kita kerja government ada pension. Kita tak apa. Whatever orang kata aku tak kisah, sebab aku tahu apa aku boleh dapat dalam MWay. Okay, dan start dari situlah kehidupan kami banyak berubah. Saya cerita balik bab kerja ni. Saya hampir 4 tahun saya buat MBA, saya tak pernah menyesal saya buat MBA dan saya tak pernah menyesal saya berhenti kerja. Saya bukan ajak you all berhenti kerja. You all ada impian masing-masing, tapi itulah impian saya yang saya nak sangat-sangat dan saya happy saya buat keputusan tu. Okey, dan sejak saya berhenti kerja kami dijemput pergi banyak tempat. Ni antaranya bila dapat platinum dapat pergi Langkawi. Okey, masa tu suami macam tak berapa nak support, tapi dapat pergi melancong bukan main, happy lagi dia kan. So kita boleh bawa keluarga kita. Tadi tengok GP share pasal Dr. Hina bawa anak-anak dia kan, saya pun ada impian tu. Dan setiap tahun kami dipanggil untuk annual dinner. Saya dah tak kerja tapi dapat panggilan pergi annual dinner macam company kan. Masa saya kerja government pun tak ada macam ni. So setiap tahun qualify pergi untuk annual dinner. Pergi pula ni 2019. Tengoklah masing-masing. Macam mana kalau kita kerja nak pakai macam ni, tak ada. Tapi dengan MWay dia treat kita ni macam VIP lagi. Ada red carpet semua kan. Boleh pakai macam mana kita suka. Dapat pergi suami isteri pula. Macam pergi dating kan, pakai baju cantik-cantik macam artis. Kan masa tu saya terujanya tak pernah dapat benda-benda ni sebelum ni kan. So masa tahun 2020 setiap kali ada annual dinner ni MWay akan bagi hadiah. So siapa yang hadir tu dapat hadiah. Tapi sebabkan tahun lepas 2020 kita tak ada kan sebab PKP, so dia buat secara virtual online. So dia hantar juga hadiah kat kita. Hebatnya MWay sebab dia sangat-sangat menjaga kita sebagai ABO. Okey, saya cerita balik back to plan B ni. Nampak tak tiket yang sebut Sir Richard Branson ni? Saya sendiri tak sangka setelah saya dapat Founders Platinum, saya dapat jemputan untuk dengar Sir Richard Branson secara live. Kan, kita tengok je dekat internet apa semua, tak. Ni saya dapat tengok secara live di Dubai. MWay bawa kami suami isteri pergi melancong di Dubai secara percuma. All in, semua tak payah fikir bab duit. Pergi je. So dekat situ kami bersama dengan hampir 11,000 ABO seluruh dunia. Tak silap saya dari 10 negara. So kita berkumpul dekat Dubai World Trade Center untuk dengar sharing motivasi daripada ramailah speaker, antaranya Sir Richard Branson. Dia sharing dia punya perjalanan kerjaya dia, perjalanan bisnes dia. So sangat-sangat hebat. Dan kat situ juga kita ada jemputan daripada angkasawan kita, Syekh Muzaffar, Dr. Syekh Muzaffar kan. So saya macam, Dr. Syekh Muzaffar pun ada. Masa tu baru saya tahu. So sangat-sangat teruja lah kan. So seterusnya untuk sambung sharing pasal melancong ni, saya nak jemput saya punya business partner Ahmad Irwan untuk bagi kongsi sikit lah apa yang kami dapat masa pergi melancong dengan MWay. Silakan business partner. Assalamualaikum. Terima kasih business partner saya kerana membagi saya peluang lah nak kongsi sikit apa yang kita orang dah dapat masa kita pergi melancong dengan bersama MWay. Okey, kita nampak okey, mula-mula masa kita STP tu kan biasa kita dengar daripada upline kita melancong pergi luar negara, 5 star apa semua. Then macam okey, 5 star nak tengok agak 5 star tu macam mana kan. Then bila kita dapat pergi ke Dubai dan pergi ke Qatar, then MWay cakap okey, bukan setakat pergi Dubai saja. Kita dibawa ke Abu Dhabi dengan Doha. Tiga orang cakap
ibu negara ke tempat ni yang memang orang cakap memang saya tak jangka langsung untuk pergi ke 3 tempat ni. Abu Dhabi, Doha dengan Dubai. Lepas tu dia kata dia umum pula. Okey, anda semua dapat naik flight Emirates. Lepas tu naik kapal Azam Arab terus yang dicatat khas untuk MW punya participant. Lepas tu dapat tidur kat hotel Dubai yang orang cakap 5 ke 6 star macam tu. Memang best. Okay, then next business partner. Okay, then masa pada mula kita orang sampai tu, then dia orang bawa kita ke Doha dulu. Naik daripada kapal, then kita transit ke Doha, then kita pergi ke Sand Dune ni. Sand Dune ni pun macam mula-mula kita orang tak jangka dapat pergi Sand Dune ni, tengok unta, dan kita tengok sendiri live padang pasir yang orang cakap bila tengok padang pasir dia halus sangat. Memang pengalaman tu memang tak dapat susah nak cakap macam mana, memang seronok sangat. Then dia layan kita kat sana macam raja, then ada kemah. Perasan tak kat belakang tu ada kemah masing-masing. Dan kemah tu bukannya untuk orang luar, untuk MWs, untuk orang MW saja yang boleh masuk kat situ. Memang best. Makan, tak saya cakap time ni memang makan dia memang first class lah, tip top, sedap gila kan. Okay, next. Oh, back. Macam mana? Lupa ni. Okay, then selain pada tu dibagi dibawa kat kita macam tempat-tempat yang menarik macam Masjid Sheikh Zayed dekat Abu Dhabi, Ferrari World. Ferrari World ni nak masuk dia memang mahal. Bila saya Google, bila saya fikir kalau aku ada duit pun aku tak mampu nak pergi Ferrari World ni pasal mahal sangat. Tapi MW dia dah bagi tiket khas, nak naik apa-apa kat situ, naiklah. Dan saya dengan business partner saya cakap, okey jom kita naik roller coaster. Kononnya roller coaster ni memang bila saya Google tengok antara the fastest roller coaster in the world. Kelajuan dia 300 km per second macam tu. Dan bila naik memang first tak memang memang best sangat-sangat. Lepas tu dia bawa kita pergi ke Burj Al Arab, Dubai Frame, Dubai Souk, Global Village. Memang tempat-tempat ni memang saya tak dijangka langsung untuk dia bawa tempat-tempat macam ni. Memang first class, memang susah nak cakap macam mana, macam seronok sangat-sangat lah. Okay, next business partner. Okay, kat gambar ni bila kita tengok kan, okay ni dibawa kat kita kat Dubai Frame. Dubai Frame ni bila dia punya ketinggian dia 100 meter. Dan bila kita tengok daripada bila kita dah naik atas apa semua, tengok memang tinggi, kita boleh nampak pemandangan kota Dubai masa tu, memang cantik sangat. Okay, then next. Ni pemandangan daripada Burj Al Khalifa. Burj Al Khalifa memang semua orang tahu lah, memang the tallest in the world lah. Ketinggian dalam 800 lebih, something macam tu. Dan kita dapat, diorang bawa pergi ke atas, tingkat atas kali tu, boleh tengok ambil gambar apa semua. Masa ni yang bestnya, tiket orang lain memang ada kat pelancong, tapi untuk orang MW tak payah nak beratur. MW dah bagi siap tiket tu, just tap masuk dekat mesin dia dan boleh naik terus, tak payah nak kena beratur. Tu yang dia punya layanan dia memang lain daripada yang lain. Then kita dapat ambil pemandangan tu yang best tu. Okay, next. Then dibawa pula ke Dubai Palm, Atlantis, then kita dapat mandi, dapat main dengan dolphin. Saya pun tak pernah cakap main dengan mandi dengan dolphin apa semua ni kan. Tapi MW bagi kita chance. Tak pernah mandi dengan dolphin kan. Boleh menari dengan dolphin lagi tu. Oh, memang manja pula dolphin tu. Memang geram. Memang seronok sangat-sangat. Then pergi pula akuarium terbesar sekali. Tu orang rumah saya post. Masa ni memang tak dijangka lah. Okay, next.
Dan masa yang kita pergi ke Dubai World Trade Center tu, kan di Amway dia ada buka untuk 11 negara dan kita berkumpul dalam 11,000 participant, dan kita boleh berkenalan lah dengan daripada luar negara macam ni, dapat kenal daripada Korea, ada daripada Brunei, Singapura dan lain-lain negara lagi lah. So kita dapat kenalan dan kita boleh cakap apa, kenalan lah dia punya ni. Okey, yang ni yang paling, saya rasa memang part ni paling suka lah. Memang semua orang akan sukanya. Siapa jangka, dah lah Amway kata, okey aku bagi kau percutian 5 star. Bagi duit pula lagi tu. Banyak pula kat berapa, 800 ke 1,000 ringgit kalau ikutkan duit ni. Ni dia bagi dalam duit dinar, tapi bila convert dalam 800 ke 1,000 ringgit macam ni. Seorang tu, setiap seorang. Bukannya kongsi. Seorang 1,000. Siapa tak nak tu? Memang nak belanja lah kau nak beli apa-apa kat mana-mana. Belanja lah. Memang best. Memang tak sangka memang ni. Yang ni paling saya suka lah. Siapa yang kaki makan, dah lah Amway bagi dalam kapal tu makan. Pagi makan, tengah hari makan, tengah petang makan, malam makan. Dalam bilik tidur, dia bagi menu ni. Ada ada appetizer, ada soup, ada main course, ada dessert. Dalam ni kalau nak ikutkan ada 25 menu. Pilih lah, dan ianya 24 hours. 24 hours 24 hours. Memang pilih lah kau nak makan 2-3 pagi ke apa ke. Aku makan. Then okey lah saya cakap rumah saya, jom kita order. Masa ni pukul 11 ke 12:30 malam. Masa tu naik kapal apa semua kan, dengar pula angin. Jom lah kita, ni lah saya order. Ada steak, ada nachos, ada lamb grill, ada kopi, ada air. Terus saya cakap memang air macam-macam, ada kopi lah apa semua, ice blended semua cakap lah. Memang best sangat-sangat. Memang tak susah nak digambarkan lah. Memang layanan Amway ni memang cakap tak tahu lah, gila apa, memang betul tu. Memang best. Okey. Bit Rewards. Okey, saya serahkan kepada business partner saya untuk ceritakan Bit Reward-nya. Dipersilakan. Okey, terima kasih business partner. Dia lah orang yang paling happy sekali kalau Amway panggil pergi melancong. Kan. Bini dia buat gila-gila, part melancong dia masuk. Sama juga saya rasa dengan business partner you all. Mungkin awal-awal tu tak nak lah, itulah susah lah, you buat je. Tapi bila dah start pergi melancong, dia ke depan. Kita tak suruh ambil cuti pun dia dah ambil cuti. Kan, tak apa, insyaAllah lama-lama dia akan slowly masuk teman kita sama-sama buat bisnes ni. Okey, percaya je. Okey, masa pun dah tak banyak, so saya nak share sikit lah apa selain daripada reward-reward masa yang kita dapat, kita dapat reward melancong. Terus antaranya masa. Ini yang saya rasa paling saya suka. Mungkin saya tak sekaya macam Diamond lagi, saya tak dapat ratus-ratus ribu lagi. Tapi saya rasa masa yang saya ada ni sangat-sangat saya bersyukur sebab mungkin orang lain tak dapat kat luar sana. Okey, anak saya masa ni baru darjah 2. So masa ni ada hari sukan, hari Khamis. So ramai parent yang tak dapat join tengok anak-anak. So cikgu-cikgu kata tak apa yang dapat datang-datang support anak. So saya macam anak aku nak sukan, aku mestilah nak tengok kan. Tahun sebelum tu saya tak dapat tengok. So saya pun pergi dia tengok saya datang, dia macam excited sangat kan. Nampak tak siapa yang angkat tangan tu? Sebab tim dia Rumah Merah menang. So saya close up, nampak punya excited dia tengok saya sebab tim dia menang dan mak dia ada kat situ. Anak-anak sebenarnya nak kita punya present, kita nak ada kat situ. Dia nak anak kita tengok kejayaan dia. So dia excited. Kan kita teman dia, kita tengok, kita cheer dia masa dia berlawan kan. So semua anak macam tu. Walaupun dia punya cuma menang cawan dengan mangkuk je, tapi dia punya excited tu macam menang 100,000 kan. So mungkinlah saya rasa momen-momen ni lah yang buat saya rasa ya Allah seronoknya dapat ada masa dengan anak-anak, dapat teman anak-anak. Anything happen kat sekolah saya sentiasa ada kat diorang.
kan. Dan start saya berhenti kerja jugalah, saya mula mencari-cari peluang pergi mengaji, mungkin yang saya tak dapat sebelum ni. Saya kenal ramai orang-orang baru, kawan-kawan baru dalam bisnes ni kan. Ini pun antara ABO saya. Bukan sahaja untuk bisnes, tapi ini yang membantu saya. Jomlah Siti pergi mengaji, jomlah tambah ilmu agama. So saya macam seronok sebab saya ada masa untuk sama-sama dengan mereka. Selain daripada membina bisnes, kita bina ukhuwah juga. Okay, saya nak share sikit income lah. Semua orang buat bisnes sebab nak duit, betul tak? Semua orang nak buat bisnes sebab duit. Tak ada orang yang buat bisnes sebab seronok-seronok je. So mungkin antara anda semua yang first bonus, alah sikitnya RM50, RM30 buat bisnes beria-ria, tapi alah RM20. Itulah bonus pertama saya. Cuba tengok September 2016 sebab beli periuk Nokzah dapatlah RM19. Ada tak yang bonus RM19 kat sini? Kan sebab masa tu ilmu kita pun tak ada kan. So dari RM19 itulah saya mula belajar, saya mula nak tahu, dan dari situlah saya meningkat sedikit demi sedikit. Nampak tak masa tahun pertama tu up and down. So you all pun jangan risau. Naik ke turun ke, anggap je tempoh 1 tahun pertama ni adalah tempoh you all belajar. Okay, tahun pertama cuma dapat RM6,000 je setahun buat. Kan? Okey lah. Tapi tahun kedua bila you faham, dia bukan naik sikit-sikit. Dia naik 10 kali ganda. You bayangkan dalam akaun you masuk sebanyak ni. Ini yang bulan-bulan. Sebulan RM3,000, RM4,000, RM5,000, RM6,000. Kan? Bayangkan ada ekstra daripada gaji. Masa ni pun masa saya masih kerja tau. So kita ada gaji dan saya dapat income yang lebih dari gaji saya yang hakiki tu. Kan? So tahun kedua dah meningkat. Dan tahun kedua tu saya dah start dapat bonus tahunan sebab saya dah dapat platinum. So bonus tahunan saya masa tu RM15,000. Bisnes apa ataupun bonus apa, you kerja kat luar sana yang terus dapat seketul RM15,000. Ni tiba-tiba dapat bank in RM15,000. So macam banyaknya Amway bagi kan. Itu baru platinum. So bila saya, so total income saya tahun tu adalah RM77,000. Lebih banyak daripada income tahunan saya bekerja yang 10 tahun tu. Kan, so saya baru buat 1 tahun masa ni Amway. So tahun kedua 2019 seketul ujung tahun dapat RM44,000. Itu lagi saya terkejut. Memang terkejut je dalam Amway ni. Memang sentiasa mengejutkan. Kan, so dapat RM44,000. So macam ya betul. So apa yang leader-leaders kita cakap sebenarnya sangat betul. Cuma kita nak dan tak nak je. Okey, ni bila saya dapat Founders Platinum, bulanan lebih kurang je RM60,000 kan. Tapi bonus tahunan tu yang dapat lebih. Dan masa tu pula dapat pergi Dubai, balik Dubai dapat lagi duit sebab pergi Dubai. Pelik tak? Pergi melancong, balik dapat tahniah anda pergi melancong, nah duit anda. Duit tambahan sebab pergi melancong. Pergi melancong dah lah percuma, dapat duit lagi kat sana. Balik tu dapat lagi extra RM3,000 tambahan. So total income saya masa tu dah RM100,000 lebih. So saya memang tak pernah berimpi pun dapat sebanyak ni sepanjang hidup saya, dan melalui Amway dapat merealisasikan saya punya impian yang saya tak pernah mimpi ni. Kan? So memang ini antara yang gambar saya ambil di Dubai juga, di Burj Khalifa. Word impossible is not in the leaders dictionaries. So kita tak boleh cakap susah lah, dia je pandai lah, impossible lah aku nak dapat banyak tu. No, buang perkataan tu. You boleh, you can do it, whatever challenge you can do it. Okay, belajar, cari jalan macam mana nak dapat. Okay, no matter how big the challenges, strong faith, kuatkan kita punya kepercayaan tu, dan determination and resolve the will overcome them. Kan, so memang kita kena lawan kita punya ketakutan. Nothing impossible. Okay, so inilah masa saya kerja yang saya mampu beli masa tu dengan income saya 10 tahun tu, sebuah kereta Azia G Standard. Standard je masa tu boleh beli sebab itu je mampu keluarkan RM400 sebulan daripada gaji untuk beli kereta. Tapi setelah 2 tahun buat Amway, saya dah dapat Founders Platinum, saya dapat keluarkan satu lagi kereta. Saya tak jual saya punya Azia tu sebab itu untuk saya punya pakai dekat-dekat. Tapi untuk bisnes saya beli, saya invest untuk kereta Proton. Proton je pun. Saya beli Proton Premium X dengan sunroof full spec, dengan payslip Amway yang saya kerja 2 tahun sahaja. Ini mungkin reward you all mungkin berlainan, tapi percayalah apa pun you nak pasti you boleh dapat.
Okey, saya rasa sedikit saja perkongsian saya hari ini, mungkin saya harap dapat membantu you all untuk faham dan kenal bisnes ni dan kena percaya. Okey, formula untuk berjaya tu apa? You all kena tanya you punya upline. Copy paste je, duplicate saja. You tak payah susah-susah nak fikir formula yang bercabang-cabang tu, tak payah. You copy, you ikut. Copy je apa yang you punya upline bagi, duplicate kepada you punya team. Bina kumpulan you. Dan ikut 3S1M. Yang ini kena rujuk. Mungkin lepas ni ada orang sharing pasal ni. Tapi itulah yang saya buat sampai sekarang. Even saya dah Founders Platinum pun saya nak meningkat lagi. Itu je lah formulanya. Tak ada formula lain. You buat je. Okey, dengan itu saya rasa jumpa anda di puncak kejayaan. If you can dream it, you can do it. Okey, terima kasih sekali lagi kepada tim Platinum Najmin dan semua tim-tim dia yang menjemput saya, dan saya harap sedikit sebanyak dapat membantu you punya kumpulan. Okey, sekian, terima kasih. Back to MC. Wow, hebat, hebat. Okay, terima kasih banyak kepada founder Platinum Siti Aminah dan juga business partner Irwan atas perkongsian sharing kepada kita semua malam ni. Ini adalah real life story kan kawan-kawan. Memang satu sharing yang kita tak akan dapat daripada luar kan. Kalau nak bertanya kadang kita pun tak dapat tanya banyak-banyak kan kepada mereka-mereka yang dah berjaya. Jadi sebab ini sebenarnya memang sangat memberi inspirasi, membuka mata kita lah sebab kita sangat relate kan. Boleh relate, bagi saya sendiri pun sangat dekat dengan kisah kita punya speaker